Boleh Ustaz? Boleh. Kita buka wajah kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan lillahi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli amma ba'd. Jadi insya-Allah ni malam ni sambung lah. So kalau ikutkan malam ni straight sampai khatam. Kalau 6 kelas maknanya sampai Selasa. Betul tak? Kalau habis awal. Tapi maknanya start malam ni kita straight. So yang tu makan sanduan nampak muka nak redha lah. Sanduan nak di malam-malam. Jadi kalau nak tak salah kita sampai ke bab rabi' tafa'ala betul. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين امين رب العالمين. الباب الرابع bab yang keempat. Yatafa'alu tafa'ulan. Jadi dibaca dengan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Masdar dengan tafa'ulan untuk membezakan antara masdar dengan madi. So, kalau ikut dia punya bentuk sama kan? Cuma kat bahagian baris saja dibezakan untuk membezakan supaya antara madi dengan mudhari' lah. So kalau dia punya masdar pun madi mudhari' pula. Bezakan antara masdar dengan madi dia. So kalau masdar baca dengan tafa'alan keliru nanti. Maka kan itu diubah jadi baris depan baca dengan tafa'ulan untuk membezakan antara fi'il madi dan masdar. Okey, tapi itu yang selalunya kebanyakan. Di sana kadang-kadang dibaca dengan baca cara lain. Yang ini ketika mana kalimah tu isim naqis. Isim naqis ni maksudnya apa saja huruf kalimah yang huruf hujungnya itu ya tanpa tasydid. Dan sebelum ya tu balik bawah. Contoh apa contoh? Contohnya perkataan tajafa. Kita baguskan. Tafa'ala atau raja. Ini kan tafa'ala. Buktinya ni jim ada 2. So dia ain bertasydid. Dan ini lam dia. So cara nak kenal fi'il asal dia adalah cara madi dia adalah ambil fa ain dengan lam. Fa yang ni ra, ain yang ni jim, lam dia adalah ya. Yang ya hujung. Cuma dia berlaku ilal, berlaku masalah. Ya hujung, lepas tu sebelum balik atas, maka ya diubah kepada alif. Jadi gini. Alif maksurah kita panggil. Jadi ini ketika fi'il madi. Dia diubahlah jadi alif. So tapi dari sini kita kenal fi'il sulasi dia apa. Kita ambil fa, ain dengan lam dia, yakni ra, jim, ya. Jadi asalnya adalah raja. Sama juga, ini ya tapi sebabkan di hujung dan sebelumnya balik atas, maka dia kena ubah sesuai dengan balik atas. Yakni alif. Jadi alif maksurah. Raja. Raja maknanya jadi dia punya tarajja. Mudhari' ya tarajja. Ya tarajja. Adakah ketika masdar perlu dibaca dengan tafa'ul? Kalau tafa'ul baca kena tarajjui. Kan pelik bunyi tu. Tarajjui. Orang agak pelik. Kita lebih harap darab. Kan pelik kan? Jadi tak baca gitu. Dia tak baca gitu. Kerana itu apa saja kalimah yang hujungnya ya, maka dia tak baca dengan tafa'ul. Dia akan jadi tarajji. Baris bawah. Ya mati. Mati tapi dua tengah. Jadi tarajji.
Dia sebab apa? Sebab kalau dibaca dengan taraju, maka ketika itu ya perlu diubah. Ya kena ubah apa untuk sesuai dengan dhammah? Wow, taraju. Tetapi kalau ubah kepada taraju, hilang wazan dia. Kita akan tahu perkataan asal, huruf asal dia apa. Maka ulama ingin menjaga tu, kerana itu ulama kata tidak boleh diubah, bahkan baris yang kena ubah. Maka baris apa sesuai dengan ya? Nasrah. So akhirnya jadi taraji. Ni special case. Sama juga masalah apa? Dalam masalah tafa'ala. Kita masuk dalam tafa'ala. Tafa'ala tak masuk ya? Fa'ala je sebelumnya. Sama juga masalah tafa'ala. Ambil perkataan tafa'ala contohnya. Ambil nak kasi senang. Sama juga roja juga. Jadilah roja. Okey. Ni tak tahu ada keterangan kamus ni. Cuma saja nak kasi nampak senang. Kau ubah perkataan tak nampak pula. Akan sama je. Roja kan. Ini dia punya tafa'ala. So baca taraja. Sama juga ya di hujung dan sebelumnya balik fathah, maka diubah pada alif maksurah. Taraja, ya taraja fi mudhari'. Maka adakah ketika masdar baca dengan tafa'ul, yakni tarajui? Tak boleh. Kerana dia akan tak sedap lah. Orang tak bunyi tu tarajui itu tak boleh. Maka sama juga, dia akan baca dengan baris bawah. So masdar dia lah taraji. So baca samalah. So tafa'ala dengan tafa'ala, apabila hujung dia ya, maka tidak dibaca dengan baris dhammah, yakni tafa'ul ataupun tafa'ulan, bahkan dibaca dengan baris bawah sesuai dengan ya hujung dia. So akan baca dengan taraji dan taraji. Maka kat sini kita akan nampak kata apa? Tamanna, ya tamanna, tamanni. Selalu kita dengar tamanni kan? Tu wazan apa? Dia wazan tafa'ala. Cuma berlaku masalah. Special case. Itulah dia tamanni pun kat situ. Di sana ada dikatakan ada masdar lain. Ada masdar lain bagi untuk tafa'ala ni. Contohnya adalah antara masdar lain bagi tafa'ala. Jadi nanti masuk bab tafa'ala, kena ingatlah ni. Kena ingat bahawa kalau hujung dia ya, maka dia kena baca dengan baris bawah. Tafa' jadi taraji gitu. Sama oleh bab tafa'ala kita. Tafa'ala dikatakan ada lagi masdar lain. Antaranya apa? Atas masdar Ifi'al. Contohnya apa? Contohnya tamallaqa. Tamallaqa. Contohnya apa? Oh, ni masdar dia. Asalnya ya. Asalnya tamallaqa. Okey. Ini kan asal atau wazan tafa'ala. Mudhari' dia ya tamallaqu. Dia punya masdar bukannya boleh jadi tamalluk, boleh. Tetapi ada juga atau wazan tifi'al, yakni timillaq. Ini wazan masdar lain kita tak banyak lah. Yang famous ni tafa'ul lah. Timillaq, masdar bagi tafa'ala. Tafa'ala maksud dia bodek. Geng-geng kaki ampu. Ni tamallaq. Bodek maksud dia. Tapi yang ini memang masdar dia, masdar lain dia. Cuma ada satu lagi yang dikatakan masdar dia tapi sebenarnya tidak. Satu lagi apa? Adalah fi'lah. Bukan. Fi'ala.
fi'alah dikatakan masdar dia tapi sebenarnya tidak. Apa perkataan yang atas wazan ni? Yang famous. Yang ni tiarah. Tiarah. Maksud tiarah ni berlaku isu lah. Tiarah ni maksudnya adalah, betul kan ya? Dia menganggap sial. Bukan mencarut ni. Mencarut. Menganggap sial. Tak tahu nak translate dah. Menganggap benda buruk lah. Contoh kalau orang dulu nak keluar je tiba-tiba burung gagak terbang. Orang kata, ush, hari ni sial. Kalau dia nampak kawan dia kata tu sial, atau bukan angkat sial. Lain tu. Itu lain. Ini tapi tak tahu lah, kalau memang dia angkat kawan tu angkat sial, dia tak tahu kan. Memang aku ni memang buruk malang nasib dia. Aku tak boleh tengok muka dia. Tak tahu lah. Tapi ni panggil Arab. Dia Arab Jahiliah lah kan. Bukan Arab sekarang, tengah sebut. Jadi Arab Jahiliah. Dia kadang-kadang dia keluar, dia nampak burung gagak, dia kata, ush, hari ni tak boleh. Ada berlaku benda buruk. Ataupun kalau kita selalu tengok cerita-cerita orang non-Muslim ni, kadang-kadang dia nak pegang cawan, pak, cawan pecah. Tak apa, Korea ke apa, cerita gitu. Tahu. Tapi kita pecah. Ni meh. Gitu. Pegang, betul pecah. Kan? Ada scene tu pecah. Ush, dah berlaku benda buruk ni. Atau menganggap sial. Jadi perbuatan tu dilarang. Kerana hadis sebut annahu kana yuhibbul fa'la wa yakrahu tiarah. Sebenarnya Nabi suka kepada fa'l. Fa'l kita tafa'ul. Tafa'ul lawan dia, menganggap positif. Nabi menyukai tafa'ul tapi tak suka pada tiarah. Sebab tiarah ni dilarang, so maknanya tiarah ni dilarang. Berdasarkan hadis ni tiarah ni dilarang. So tak boleh dah kita tengok keluar-keluar jumpa Syed kan, tahu? Wish, hari ni tak baguan dengan jumpa Syed lah. Okay. Tapi kalau kata tafa'ul dibenarkan. Tafa'ul kan? Tafa'ul contohnya, contohlah kan. Hari ni dia solat duha 8 rakaat. Wah, hari ni memang hari yang bagus ni. Sebab dia buat amalan, diizinkan oleh Allah untuk buat amalan tu, dia anggap tu benda bagus. Bagusnya hari ni. Tu tak apa. Ataupun yang selalu kita buat apa? Kadang-kadang ibadah yang perkara yang wahabirah lah. Antaranya apa? Ketika mengandung baca surah Yusuf. Terus moga-moga anak cantik. Ataupun menamakan anak Yusuf. Moga-moga handsome cantik. Cantik lah handsome. Handsome. Iaitu kata tak ada dalil. Kita kata memang Nabi tak buat, betul Nabi tak buat. Tapi Nabi tak buat bukan dalil. Bahkan di sana ada dari umum antara contoh bagi kita kata tafa'ul sahaja. Sebab moga-moga dia sesuai dengan nama Nabi Yusuf, maka dia pun handsome seperti mana Nabi Yusuf. Tafa'ul. Ataupun kita kata amalan yang selalu buat kat Azhar ni, ketika tahun baru kita akan minum susu putih. Amalan Abu Yasir Al-Alawi Maliki. Minum susu putih. Minum susu putih sebagai simbolik. Dia kata tafa'ul ni simbolik juga. Simbolik bagi apa? Simbolik bagi sebagaimana putihnya susu tu, bukan putihnya kulit. Jangan salah faham lah. Putih kulit kan. Tapi pelbagai putihnya susu tu, maka moga-moga tahun yang akan datang ni putih belaka. Maksudnya kita terjauh daripada dosa, berlaku benda-benda baik. Sebagaimana putih, suka warna putih. Dia bersimbolik macam tu. Jadi ini dalilnya apa? Tafa'ul lah. Jadi jangan cepat membangkang. Di sana insya-Allah ada dalil. Tak nak buat tak apa, jangan bangkang. Apatah lagi jangan mengkafirkan. Sebab hadis kata siapa yang mengkafirkan orang lain, kafir akan balik ke seorang. Sama ada betul-betul orang tu kafir ataupun si penuduh tu kafir. Itu bahaya. Tindakan takfir. Takfir masdar apa? Fa'ala. Kena laju lah nampak. Bukan saja sebut takfir tu. Kena laju. Jadi kena supaya dapat tangkap dulu. Takfir. Fa'ala. Taf'al. So tamanni. Tafa'ala. Laju. Jadi ini pembahasan kita adalah tiarah, adakah dia atau wazan fi'alah, adakah masdar bagi tafa'ala? Maka kata ulama tidak. Bahkan sebenarnya dia isim yang terkaitan bukan dengan tafa'ala di isim lain. Sama juga satu lagi perkataan. Dia ada dua je perkataan yang atau wazan fi'alah ni. Satu tiarah, satu lagi adalah khiyarah. Dia dua perkataan ni je. Tak ada perkataan lain.
Tak tahu kalau entah aku cari kamu jumpa awal. Hebat lagi. Ada lama makan khabar tak salah tiga. Tapi kalau entah jumpa, entah lama nak katakan Okey. Khiyarah. Khiyarah. Ni je, dua perkataan ni je atas wazan fi'alah. Tak ada perkataan atas wazan ni. Khiyarah ni contohnya kita kata Muhammadun khiyaratullah. Nabi Muhammad adalah pilihan Allah. Maksudnya pilihan. So dua ni je lah perkataan atas wazan fi'alah. Dan tak ada yang ketiga. Tak ada yang ketiga. Masdar ini wazan ini bukan masdar tafa'ul yang pendapat yang kuat. Mauzunuhu takallama yatakallamu takalluman. Jadi dia dahulukan bab ni, bab tafa'ala ni berbanding dengan bab-bab seterusnya. Contohnya bab tafa'ala, jangan sama-sama je huruf dia 4 huruf kan, 5 huruf. Tapi dia dahulukan tafa'ala kerana sebagaimana pada bab dulu fa'ala didahulukan pada fa'ala, maka sini juga tafa'ala didahulukan daripada tafa'ala. Itu sebab dahulukan bab ni. Kemudian kena pula tafa'ala tu huruf tambahan dia adalah jenis ain. Kan ditambah ain juga, ain fi'il juga kan. Mana jenis huruf asal. Berbeza dengan tafa'ala ditambah huruf alif. Dan kan alif tu bukan huruf asal. Maka itu perkataan yang ditambah dengan huruf asal itu lebih dahulukan daripada perkataan yang ditambah dengan bukan huruf asal. Dan itu didahulukan tafa'ala daripada tafa'ala. Wa alamatuhu an yakuna madihi ala 5 ahruf. Dan alamatnya, ini tanda wazan ni adalah ditambahkan jadilah madinya, fi'il madinya atas 5 huruf ahruf. Kita sebut dah semalam ataupun dari lepas wazan apa ahruf. Kita kata jamak killah kan. Dan ada beberapa jamak wazan jamak killah lain. Ala 5 ahruf bi ziyadati ta fi awwalihi wa harfin akhar min jinsi aini fi'lihi. Dengan menambahkan ta di awalnya justru jadi fa'ala tafa'ala, dan tambah huruf lain yang sama jenis. Ataupun kita kata semalam hari itu jinsi atau lebih tepatnya misli. Bukan jenis. Kalau ikut istilah ilmu tajwid. Jenis tu kata lain tapi makhraj sama, sifat lain. Tapi sebenarnya bukan jenis lain, bahkan sepertinya. Kalau mim tambah mim. Kalau ain dia tu sin tambah sin. Tapi kita kata bahawa ini jawapan yang senang adalah kita katakan itu istilah ulama tajwid. Adapun istilah di sisi ulama saraf, jins ke mithlu ke sama je maksud dia. So la masyah fil istilah. Tak ada nak gaduh dalam istilah. Okey. So jins yang ni maksudnya samalah, huruf yang sama. Tambahkan huruf yang sama dengan ain fi'ilnya. Bainal fa' wal ain. Di antara fa' dengan ain. Wa bina'uhu litakalluf. Wazan ni binaan wazan ni adalah untuk takalluf. So bila kita kata ta'allamal Quran, maksud belajar dengan susah payah. Susah payah. Sebab kita ada satu hadis sebut bila Allah suka dengan seorang yufaqihu fiddin. Tapi itu fa'ala silap. Atau fa'ala. Maksud lain ni. Jadi kat sini tafa'ala dengan untuk takalluf. Bermakna benda tu susah payah. Sebab kalau kita translate, baca kitab, kita nak translate, tiba-tiba kita jumpa ta'allamahu. Dia membelajar ilmu itu. Bukan macam tu dia translate dia. Tu tak tepat lagi tu, tak dakik lagi tu. Tapi yang lebih dekat, lebih dakik adalah dia mempelajari ilmu tu dengan susah payah. Tu baru tepat. Dan nak cari mana terjemah susah payah tu? Tak ada pun dalam ayat. Tu kata tak mantap belajar saraf. Terjemah tu datang daripada wazan tu. Wazan tafa'ala. So maknanya tak ada kata ta'allamahu biljid ke apa, tak. Tapi wazan tu sendiri memberi maksud takalluf. Tu sebab ketika membaca kitab, kalau kita tidak dakik dalam ibarat,
kita tak tahu murad ulama tu apa. Kan? Bila macam tu lah, contoh kita tadi. Tapi macam ada hadis pun tak ingat. Tapi gitulah. Dia dengan masuk tafa'ala. Di sini juga memandangkan saya tafsir, dia kena syarah tafsir sikit lah. Di sini juga kita katakan mukjizat Al-Quran. Dan kenapa Al-Quran tidak boleh diterjemah? Sebab maksud Zuhir, dia Al-Quran ada maksud Zuhir, ada maksud batin. Okay? Bukan bahasa sufi ni. Tapi memang macam itu. Dia ada maksud Zuhir. Maksud Zuhir contoh apa? Zalikal kitabul la raiba fi. Zalikal kitab, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Itu makna Zuhir. Yang ni tak pakai kamus translate zalika apa, la apa, raiba apa, fi tu apa? Settle. Maknanya tu boleh translate. So boleh je lah kita nak terjemah Al-Quran literally ataupun bahasa Arab dengan harfiah. Tapi ulama kata tak boleh, haram. Sebab mustahil kita dapat translate Al-Quran sebiji macam Al-Quran. Kerana apa? Tafsir Zuhir boleh. Itulah kitab tiada keraguan padanya. Tapi di sana ada tafsir batin, yakni tafsir lebih dakik. Raiba fi siyaqin nafi, membawa masuk umum, yufidul umum. Maksudnya sebab apa? Raiba tu nakirah. Nakirah bila dia dinafikan, bukan maksudnya bukanlah tiada satu keraguan. Yang tiada keraguan langsung. Macam itu contoh. Mana dapat perkataan tiada keraguan langsung semua ni? Ada dalam perkataan? Tak ada. Tapi itu diberi faedah daripada susunan ayat tu. Kenapa sebut la raiba? Kenapa tak sebut lam tarib ke apa? Kenapa pakai wazan ataupun kenapa tak buat dalam jumlah ismiyah ke? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, semua tu ada maksud tersendiri. Jadi bila setiap binaan atau terkib ayat ada maksud tersendiri, dan maksud ini tidak boleh ditakbir, diterjemahkan kepada bahasa lain. Kenapa tak boleh? Kan boleh je kita kata tidak ada keraguan langsung dalam kitab tersebut. Boleh ke tak boleh? Kita kata tak boleh sebab ketika itu kamu bukan lagi terjemah satu huruf kepada satu kalimah kepada satu kalimah, bahkan kamu terjemah satu kalimah kepada banyak kalimah. Dah tak sama. Itu bukan harfiah lagi. Kerana itu ulama kata tidak mungkin di sana ada satu lughah yang gaya bahasa dia sama dengan bahasa Arab, sehingga kan bila satu perkataan kalimah tu disusun macam tu dalam bahasa lain memberi maksud yang sama dengan tarkib ayat dalam bahasa Arab. Satu keadaan. Keadaan kedua contohnya perkataan tu ada banyak makna. Istiwa, ya, isu paling panas, istiwa. Banyak makna. Kita translate apa? Allah duduk. Dan duduk banyak makna ke? Kita translate sama je tu, duduk banyak makna? Tak, duduk dalam bahasa kamus bahasa Melayu mungkin tak banyak makna, mungkin satu atau dua macam tu je. Kalau satu lagi ya, satu makna je, duduk gini je. Jadi adakah dia betul-betul sama dengan perkataan istiwa? Tak sama. Kerana itu bila kita pilih perkataan duduk untuk diterjemahkan Al-Quran kepada duduk, untuk istiwa tu duduk, bermakna kita bukan lagi terjemah harfiah, bahkan kita pilih satu makna daripada banyak makna istiwa tu. Maka itu bukan lagi Al-Quran. Bila kita Allah Ar-Rahman Al-Istiwa, Allah atas arasy istiwa, kita kata duduk kan. Kita terima Allah duduk atas arasy. Kalimah ayat Allah duduk atas arasy tu bukan lagi Al-Quran. Kenapa? Kerana dia bukan lagi sebiji makna sama dengan Al-Quran, bahkan dia pilih salah satu makna daripada Al-Quran. Kerana itu mustahil kita boleh terjemah Al-Quran atau kita kata terjemah harfiah kepada lughah lain. Sebab tidak akan sama gaya bahasa, bahkan kalimahnya pun tidak akan sama banyak makna dengan kalimah bahasa Arab. Faham tak? Faham Kerana itu ulama kata tidak mungkin, mustahil, bahkan haram kalau kita terjemah kita kata itu Al-Quran. Tapi ada tu dalam kat pasaran kat yang tersebar kat Malaysia tu terjemah. Itu disebut dia terjemah, tapi sebenarnya itu tafsiran ringkas. Tafsiran boleh. Sebab tafsiran dia hanyalah terjemah syarahan. Bukan diserse, bukan literal. Dia syarahan sebenarnya. Okey. Kita cerita panjang tu sebab nak kata tafa'ala ni lah. Tafa'ala tu kalau kata ta'allama, belajar je, tak tepat lagi. Dia kena belajar dengan takalluf, susah payah. Tu masuk detail yang kita dapat daripada wazan ni. Okey. Wa bina'u litakalluf. Binaannya ialah untuk takalluf. Takalluf wa makna takalluf tahsilul matlub, menghasilkan matlub. Matlub ni apa dia punya
wazan. Dia isim apa? Matlub isim apa? Isim maf'ul. Kan? Maka bila kita nak baca kitab, nak translate, tafsil asal daripada masdar. Dia masdar. Masdar apa? Tafsil. Masdar apa? Tak ada tafsir, kita tu mikir tafsil. Kan, kita mikir tafsil. Kita tahu daripada asal budak fa'ala. So kita tarik. Fa dia. Ni ain dia. Ni lam dia. So tambah apa? Tambah ta. Dia tambah ya. So dia boleh taf'il. Dia boleh taf'il. Bila kita ingat, baru tu kita tahu dia taf'il. Lepas tu kita hafal taf'il daripada apa? Taf'il daripada fa'ala. Maka kita tahulah tafsil adalah masdar atau wazan taf'il yang berasal daripada fa'ala. Dia macam lambat, dia macam lambat. Tapi kalau selalu main dia akan laju. Tapi kita banyak main lah, kita selalu main. Faham? Jadi dia tahsil, menghasilkan al-matlub, benda yang dituntut. Dia pakai al-matlub, bukan tahsilut talib. Kalau talib tu penuntut. Dia kata matlub, benda yang dituntut. Apa-apalah, apa benda-benda dituntut. Kalau ta'allama tu ilmu, tuntut ilmu kan. Jadi menghasilkan ilmu. Tahsilul matlub syai'an ba'da syai'in, sesuatu sesikit lebih sikit. Sebelum kita kata ta'allamtul fiqha, maksudnya bukan saya belajar fiqh, bukan sesuatu kata gitu. Maksudnya saya belajar fiqh, maksudnya saya belajar fiqh sikit demi sikit. Nak kata takalluf tu. Kalau semata-mata saya belajar fiqh, kata alimtul fiqh. Tapi bukan dia kata belajar fiqh, dia kata saya belajar dengan susah payah, sikit demi sikit. Maka dia guna wazan ta'allamtul fiqh. Okey. Dia ada masuk-masuk lain. Apa masuk-masuk lain bagi wazan tafa'ala? Antara masuknya adalah Sini sambung ini balik ya.
Okey, masuk masalah lain ni. Dia ittikhadul fa'il al-maf'ula asl al-fi'li. Maksudnya fa'il mengambil maf'ul daripada asal fi'il. Contohnya masuk di tawassatu. Wisadah, kau wisadah bantal. So dia kata tawassatu, ini aku berbantalkan. Oh tak habis lagi ni. Tawassatu hajar. Jadi bila kata tawassatul hajar, aku berbantalkan batu. So maknanya dia jadikan maf'ulun bih dia ni jadi dia punya fa'il. Asal fa'il dia. Asal fa'il tu berbantalkan. Dia jadikan maf'ul kepada asal fa'il. Yang ni dia jadikan batu tu kepada berbantalkan. So maknanya jadikan batu bantal lah. Contoh tawassat tu. Makna kedua dia al-fa'il janabal fi'la. Contohnya tahajjada. Tak ingat tahajjada maksudnya apa? Ya. Tahajjada maksudnya menjauhi hajadah, tidur. So bila dia kata boleh jadi atau lafaz fa'ala, maksud dia menjauhi perbuatan tu. Contoh lain kita kata tamanna. Kan maksudnya saya berkeinginan. Boleh jadi juga dalam konteks ayat lah. Dia menjauhi keinginan, menjauhi bercita-cita. Tengok konteks ayat. Ataupun usulul fi'li maratan ba'da ukhra. Macam kita ta'allamal ilma. Dia belajar ilmu sikit demi sikit. Ataupun makna seterusnya ifadatul kamal. Contohnya taqaddastullah. Taqaddastullah. Aku menyucikan Allah. Maksudnya betul-betul menyucikan Allah. Ataupun istaf'ala. Sebut tafa'ala tapi yang dimasukkan adalah istaf'ala. Boleh juga. Ataupun yang kedua, yang keenam tasbih. Contoh bila dia kata tahajjara. Yang ini muhajirin. Tahajjara maksudnya menyerupai muhajirin. Dan hadis sebut hajiru wala tahajjaru. Berhijrahlah dan jangan kamu berpura-pura je sebagai muhajirin. Yang ketujuh i'tiqad. I'tiqad contohnya ta'azzama. Yang ni aku beriktikad bahawa dia tu agung. Ta'azzamtullah. Aku beriktikad bahawa Allah itu agung. Okay. So ini 7 maksud bagi tafa'ala. Itu pun ada satu dua yang tak tulis. Tapi nak kata banyak maksud dia. Jadi boleh lah. Catat. Jangan nanti terkeliru pula. Seterusnya babul khamis. Al-babul khamis tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. So tadi kita dah kata dah, apabila hujungnya ya, maka dia bukan dengan tafa'ul, bahkan akan jadi tafa'i. Contoh taraja, bukan taraju, bahkan taraji. Sama juga. Sama taman lah, kalau ada lah. Tapi tak ada pun saya. Kalau contoh lain pun, contoh lain. Contoh lain aroma contohnya. Aroma ni. Tarama, yatarama, tarami. Saling mencampak. Mauzunuhu taba'ada yataba'adu taba'udan. Dibaca dengan dhammah sama juga untuk membezakan antara masdar dengan fi'il madi dia. So, kalau ikut bentuk sama, maka untuk membezakan, maka ain tu ainul fi'li perlu dibaca dengan dhammah. Dan ada keadaan yang mana apabila ta tu dia sama dengan hampir-hampir dengan perkataan fa'ul fi'li dia, maka ketika itu akan berlaku
idgham. Contohnya apa? Contohnya perkataan Ida Khalid. Walaupun dia banyak maksud, cuma macam kita katalah, dia ada maksud yang selalu dia guna. Maka ketika kita nak ingatkan yang selalu digunakan tu. Jangan macam kalau tak mampu ingat semua kan, kita right marking ke otak macam Albert Einstein ke apa. Maka kita hafal yang selalu diguna saja. Istaf'ala dengan maksud minta, fa'ala dengan maksud ta'diyah, sama juga af'ala dengan maksud ta'diyah. Ingat yang penting, yang utama, maksud utama dia. Dan sama jangan tinggalkan maksud-maksud lain dia. Cuma ketika nak ingat tu, ingat maksud-maksud utama dia. Sebab itu yang selalu digunakan. Okey, untuk perkataan ni tafa'ala ni kadang-kadang dia boleh jadi idgham. Idgham contohnya kan contoh atas tadathara contohnya. Kalau kita baca tajwid, ta dengan dal ni makhraj dia hampir-hampir. Maka kerana itu dia boleh diidghamkan. So kadang-kadang dia akan ada yang akan menyebut so ta akan berubah jadi dal segini kan, jadi gini tadathara. Lepas tu bila sama huruf, bila sama dua huruf wajib idgham. So akan jadi ada alif sini. Tara. Ini baca gini. Tapi nak baca kan, sedangkan dia ada sabdu kat situ. Kan? Maka ditambahkan alif jadilah iddathara. Perubahan dia. Kadang-kadang jadi. Contoh lain apa? Contoh lain, perkataan lain contohnya adalah tazaman, tangaza, hampir makhraj dia. Maka sama juga, akhirnya akan baca dengan jadi izzamala. Kau baca gini, izzamala. Jadi kalau jumpa kataan gini, jaranglah jumpa. Saya pun jarang jumpa juga. Tapi kalau jumpa, kita tahu dah apa asal dia. Ini asalnya adalah tafa'ala. Untuk wazan tafa'ala sama juga dengan tafa'ala tadi. Bahkan tafa'ala pun kadang-kadang jadi gini. So kalau dathara, tafa'ala dia kan? Tadathara kan? Tadathara. Tadathara. Tadathara ta dengan dal hampir sama, maka dia diubah. Dadathara. Dal sama, maka wajib idgham. Jadilah dathara itu. Tapi sebabkan dal ni dia sabdu, tak boleh dibaca, maka tambah alif, jadilah dathara. So tafa'ala dengan tafa'al dia banyak keadaan sama. Contoh kalau tadi macam isim mangkus tadi, ni ya hujung tu. Dan ini pun sama juga. Yang ni boleh baca idgham apabila ta dia dengan fa'ul fi'li dia makhraj hampir sama. Maka dia boleh dibaca idgham jadi lagi ni. Sama ada iddathara ataupun iddathara. Asalnya tafa'ala, ini asalnya tafa'ala. Nampak? Jadi ini keadaan-keadaan yang boleh dibaca jugalah. Faham tak situ? Ada yang tak faham? Ada yang tak faham boleh tanya. Kita ulang insya-Allah. Jangan monyok itu tak tanya. Sedih lah sepanjang malam tak faham siang ni. Tanya, jangan risau. Tanya jawab. Tak faham lagi, jawab lagi. Kali 3 tak faham, tak jawab dah. Sebab dia free trial 2 kali je. Tu premium, bayar lebih. Jangan bayar lebih, nama lebih. Okey. Jadi wa alamatuhu, alamat dia
ayakuna madihi ala khamsati huruf. Jadi madi atas 5 huruf. Contohnya ba'uda. Saya contoh ba'uda. Contoh kat sini ba'uda. Lepas tu bi ziyarati ta, tambah ta fi awalihi, di awalnya. Tabauda. Lepas tu apa lagi? Bila ditak bain fi awalihi wal alif bainal fa wal ain, tambah alif pula. So dia ada taba ada. Wa bina'uhu lil musyarakah. Ini wazan ini, dia punya wazan ni fungsi dia untuk perkongsian fa'il. Cuma kita dah sebut dah sebelum ni, perkongsian antara, sebab dia sama dengan tafa'ala, sama dengan apa? Wazan satu lagi fa'ala. Apa beza dia? Kita dah sebut dah. Kita sebut dah kelas sebelum ni. Apa beza antara tafa'ala dengan fa'ala? Siapa ingat? Kalau fa'ala dia dua je, tafa'ala lebih. Okey, itu yang senang lah. Tafa'ala lebih fa'ala 2. Ada satu lagi, kita kata dia punya beza yang sangat drastik lah, sangat mengujakan. Apa? Tapi ingat InsyaAllah ada hadiah 1000 geni daripada Negeri Sembilan. Okey. Okey, apa beza dia? Kena ingat, belajar kena ulang kaji lah. Jangan belajar apa lah tadi. Rugi. Macam sungai. Maksudnya tak ada yang kekal. Mengalir tu, habis. Jadi kena kena ingat. Tapi bukan sibuk kena dia anak kat bawah. Fa'ala kena ada fa'il maf'ul. Okey, tak fa'ala? Fa'il maf'ul. Tadi apa? Yang kena ada fa'il maf'ul? Kalau fa'ala kena ada fa'il maf'ul. Okey. Kalau tafa'ala dia jadi macam tadaraba Zaid wali. Pandai. Betul tu. Yang ni bila mana tafa'ala dia akan fa'il maf'ul. Kalau fa'ala itu balik silap. Fa'ala fa'il maf'ul. Tafa'ala dia akan ada fa'il saja. Okey. Nama apa Syekh? Afiq. Okey, minta ada kat sini. Okey. Betul. Jadi kan itu kita akan nampak. Cuba kalau kita jawab itu kan, akan berlaku iskal sikit. Akan berlaku iskal di contoh sini betul kan? Kita buat ni. Mana? Nuskah antum sebut apa? Contoh je. Nahu taba'ada Zaidun an Amrin. Lepas ni dia bincang. Tapi itulah beza antara tafa'ala dengan fa'ala. Kita ulang sekali lagi. Kok ada yang tak ingat kan? Ya, dengar apa matan tak ingat dia ni. Kita ulang lah. Beza antara tafa'ala dengan fa'ala. Contoh beza yang paling senang kita kata gitulah. Tafa'ala ramai, boleh jadi ramai. Kalau fa'ala dua orang kan. Tapi yang lebih susah adalah bezanya adalah kalau tafa'ala ni fa'ala. Kita pergi fa'ala dulu. Fa'ala buat contoh terus lah. Contoh orang banget. Taqatala, contoh taqatala dengan qatala. Okey. Qatala Zaidun Kalau untuk ketika fa'ala, yakni qatala, maka dia perlulah ada fa'il Zaidun, perlu ada maf'ulun bi Amran. Sebab dia tasyaruf, dia musyarakah. Tetapi dia tidak secara soreh. Satu je yang soreh, yakni Zaid bunuh Amran. Soreh. Adapun Amran bunuh Zaid berlaku juga, tapi secara tak soreh. Tak soreh disebut dalam ni. Ada secara tersirat sahaja. Dimni kalau salah. Dia secara tersirat. Hakikatnya kedua-duanya saling membunuh. So kedua-duanya saling membunuh. Cuma Zaid bunuh Amran ni disebut secara soreh dalam ayat. Ada Amran bunuh Zaid tak disebut secara soreh. Secara tersirat sahaja. Beza dengan tafa'ala. Kalau tafa'ala dia akan begini. Taqatala Zaidun wa Amrun. Taqatala Zaidun wa Amrun. Yang ni saling membunuh sama macam tadi. Cuma di sini perkongsian tu secara soreh. Zaid bunuh Amrun secara soreh. Amrun bunuh Zaid secara soreh juga. Nampak beza dia? Faham beza dia?
Di sini sebenarnya berlaku iskal satu hadis. Umirtu an uqatilan nas. Nabi kata apa? Aku diperintahkan oleh Allah lah. Siapa lagi perintah Nabi kan? Allah. Aku diperintahkan oleh Allah bahawa memerangi manusia. Orang tulis guna hadis ni dah mengatakan bahawa Islam ni ekstremis. Apa jawapan kita? Ke kita pun, oh betul lah, saya betul lah. Gitu, pakai pasrah. Pakai pasrah, tak ada jawab apa. Kena jawab apa? Aku diperintahkan untuk bunuh. Ke Syekh dah memang angkat senjata lah. Macam mana? Dan bahkan memang berlaku ekstremis sungguh. Kita katakan puak-puak adalah puak ISIS ke apa kan, yang memang menggunakan dalil-dalil yang begini, serupa begini untuk memerangi non-Muslim. Apa jawapan kita? Kita katakan bahawa di situ bukan umirtu an qataltun nas, tapi umirtu an uqatilan nas. Kepentingan saraf. Lain saraf, lain tasrif, lain makna. Kalau kata qatal tu, ya, maksud bunuh. Kena bunuh. Tapi Nabi kata qatala atau wazan fa'ala, uqatilan nas. Qatala, yuqatilu. So kat situ maksudnya apabila pihak orang serang, kita serang. So maknanya bukan perang dengan semua manusia, bahkan perang dengan siapa yang memerangi kita. Salah satu cara ulama takwil. Dan cara lain, ada cara lain, tapi itu salah satu. Maka kat sini bukanlah maksudnya Islam perlu bunuh semua non-Muslim, bahkan maksudnya adalah perang bila perang lah. Takkan orang perang kita kena biar orang pancung kan? Macam bodoh lah pula rasanya. Jadi bila orang serang, kita pertahankan ini. Macam itu. So bukanlah maksud situ untuk perang semua manusia, bahkan maksudnya adalah maksud lain lah. Maksudnya dalam perang ke apa, tengok tafsir ulama. Tapi bukan maksudnya perang semua manusia. Okey? Dan ini okey, faham beza antara fa'ala dan tafa'ala? Okey. Musyarakah. Tujuan dia adalah untuk musyarakah. Fasa'ada. Ini musyarakah di antara dua orang ataupun lebih. So itu pun antara beza antara tafa'ala dengan tafa'ala. Mithalul musyarakah, taba'ada Zaidun an Amrin. Itu dalam nuskah antum taba'ada Zaidun an Amrin. Separuh nuskah dia sebut taba'ada Zaidun Amran. Dan itu adalah nuskah yang dalam kitab Talkhis Asas. Kan itu dia ra. Kan itu dia bangkang. Sebab kita kata dah, kalau kita baca taba'ada Zaidun Amran, itu ada fa'il dan maf'ul. Tapi kita kata dah sebenarnya untuk tafa'ala dia tidak ada fa'il dan maf'ul. Dia jadi fa'il belaka. Taba'ada Zaidun wa amrun patutnya. Jadi nuskah yang didapati oleh pengarang Talkhis Asas menyebut taba'ada Zaidun Amran, dan dikritiklah salah. Bahkan yang tepatnya lah taba'ada Zaidun wa amrun, sebab dia sama-sama fa'il, sama-sama fa'il. Cuma dia bukanlah semua akan jadi fi'il lazim. Bukan tak ada langsung maf'ulun bih. Dia tengok keadaan. Kalau lah fi'il tu dulu ada satu maf'ulun bih, maka bila jadi wazan tafa'ala, dia akan hilang lah. Dia akan jadi dua fa'il. Macam sekarang kata. Asalnya taqatala Zaidun Amran. Qatala Zaidun Amran. Sebab dia ada satu maf'ulun bih kan. Bila ubah kepada wazan tafa'ala, maf'ulun bih itu pun dikurangkan. So tadi satu kurang jadi berapa? Kosong lah. So tak ada. Tapi kalau katakanlah fi'il tu dia ada dua maf'ulun bih, katakan dua maf'ulun bih, maka apabila ubah kepada tafa'ala, dia akan kurang satu. Dia tinggal berapa? Tinggal satu. So masih ada maf'ulun bih, tapi kurang satu. So bukanlah maksudnya tafa'ala ni langsung ada maf'ulun bih, tapi maksudnya dia kurangkan satu maf'ul. So kalau fi'il tu ada dua maf'ul, berbaki satu maf'ul. Kalau fi'il tu memang ada satu maf'ul je, akhirnya akan jadi empat yang berlaku. Faham? Taba'ada Zaidun
wa amrun. Atau kat sini kata tabaa Zaidun, taba'ala Zaidun amran amrin. Okey. Wa mithalu fasa'ada tasalaha al-qawmu. Kalau nuskah itu kenapa? Tasalaha al-qawmu saja. Saja. Ada nuskah sebut tasalaha al-qawmu qauman. Dan itu nuskah yang didapati oleh pengarang talkhis asas. Kan itu dirad juga. Dia kata tak, sepatutnya tasalaha al-qawmu sajalah, cukup. Qawmu tu jamak. Maksudnya kat situ bukan dua orang, bahkan ramai. Saling berdamai, tasalaha, berdamai. Makna lain bagi wazan ni, terkadang wazan ni dia atas wazan tafa'ala, tapi dia bermaksud fa'ala, masuk dengan fa'ala saja. Contohnya tawanaitu. Contoh tawanaitu. Tawana. Tawana kan. Tawana, ya tawana, masdar. Tawani. Okay. So tawana itu. Kita akan fikir, kenapa pula ada tu saja seorang? So kita katalah bila wazan tafa'ala mesti dua orang paling kurang. Kalau tak ada seorang lagi. Iaitu sini tafa'ala dengan maksud fa'ala saja. Yang ni dengan maksud wana. Sebut tawana itu tapi maksud wana saja. Wana maksud lemah. Jadi kat sini maksudnya dhaif tu. So maksudnya dhaif tu. Aku lemah. So kadang-kadang wazan tafa'ala boleh dengan maksud fa'ala. Ataupun dengan maksud mutawa'ah fa'ala. Dia mutawa'ah. Kita sebut dah sebelum mutawa'ah maksudnya apa? Yang ni kesan. Kesan bagi fi'il yang sebelum kan. So dia kesan bagi fi'il yang sebelum. Fi'il yang sebelum ni apa? Fa'ala. Contohnya ba'atuhu fataba'ada. Aku menjauhi dia, maka dia pun terjauh. Boleh jadi wazannya datang atas makna mutawa'ah bagi fa'ala. Ataupun yang ketiga dengan maksud pura-pura. Contoh bila dia kata taghafaltu. Taghafaltu. Ghafila kan lalai. So adakah maksud taghafaltu maksudnya aku lalai? Tak, maksudnya aku pura-pura lalai. Buat-buat lalai. Ataupun kita kata pergi tamaratu, buat sakit. Maknanya kita kat perangai kita waktu sekolah menengah buat sakit tak nak pergi sekolah. Tamaratu tu maksudnya. Tak bagi gigi bawah ketiak, nasi demam. Tamaratu. Kenapa lah? Tak nampak eh? Tak suka ibah gitu. Cara nak buat demam tu. Pura-pura demam. Tamaratu, pura-pura demam. Tajahaltu, pura-pura jahil. Kita ulama besar saja buat tajahal tu buat jahil. Kalau kita ulama besar dah. Pura-pura jahil. Okay. So habislah kita bahagian yang kedua. Ini bahagian tambah dua huruf. Okay. Habis dah bahagian dua. Sekarang masuk kita pada an-naw'us tsalis. Bahagian yang ketiga, al-fi'lu as-sulasil mazid bi salasati ahruf. Fi'il sulasi yang ditambah dengan 3 huruf. An-naw'us tsalis huwa dan ia. Dhamir. Balik mana? Dhamir balik mana? Huwa. Kita katalah dhamir balik yang paling dekat ghalibnya. So dhamir ni balik mana? Naw'us tsalis. Kat sini an-naw'us tsalis. Naw'us tsalis itu adalah apa. Bila kata apa ni, mesti orang tanya apa tu apa? Apa tu apa? Apa tu apa? Soalan macam falsafah habis tu. Apa itu sendiri apa? Dia bila kita sebut mesti akan ada masadah. Selalu kita akan dengar guru-guru sebut masadah ataupun masdar. Ini saja dia sebut ni.
supaya nanti kalau jumpa tak keliru lah. Yang ni ma tu merujuk kepada apa? Jadi kalau kat sini kita kata, dia bagi jawapan dulu lah. Wa huwa ma maksudlah perkataan. Perkataan zida fihi yang ditambah padanya salah satu ahruf, 3 huruf. Okey, so kita tahu ma kat situ maksud perkataan. Perkataan tu yang kita panggil ma sadaq ataupun masdaq. Yang ni ma tu merujuk kepada apa? Bila ma dalam ayat ni kan, kadang jadi isim mausul apa semua kan. Jadi kalau dalam kadang-kadang ma tu dia disebut macam ayat kat sini, wa huwa ma zida fihi, apa yang ditambah padanya 3 huruf. Apa ni apa? Apa ni apa? Ataupun kita tanya ayat lain, apakah masdaq bagi ma ni? Ma ni kena kepada apa? Kita kata kena kepada kalimah. Kerana itu kita boleh letak kat sini kalimah wa huwa kalimah. Jadi kalimah adalah masdaq ataupun ma sadaq bagi ma dalam matan kita. Faham? Ini kadang-kadang akan jumpa lah. Lagi kalau banyak main makulat, kan sebut tauhid ke, atau apa-apa kita ada situ. Ma ni lah masdaq dia lah gini. Masuk kita fikir lah, masdaq ni apa benda? Inilah maksud dia masdaq. Yang ni kalau contoh ayat ni, kalimah tu masdaq dia. Kena kepada apa? Kena berkalimah. Mazida fi salah satu ahruf ala sulasi. Yang ditambahkan, kalimah yang ditambahkan padanya 3 huruf atas sulasi. 3 huruf lebih daripada sulasi. So jadi 6. Wa huwa arba'atu abwab. Jadi 4 bab. Al-babul awal istaf'ala istaf'ilu istif'alan. Dengan menambahkan alif di awalnya. Istif'alan. Melain istif'al ketika biasa, huruf biasa. Tapi kalau katakanlah kalimah tu kalimah ajwaf. Apa maksud ajwaf? Maksudnya huruf illah di tengah. Contoh qama. Apa istaf'ala dia? Istiqamah. Ini yang dah berubah lah. Asalnya apa? Kalau betul-betul ikut istaf'ala, istiqamah masdaq. Saya tanya Istaqwa. ketika mati Istaqwa. istaqwama. Dia gini asalnya. Ini asal dia. Sebab dia fi'il yang ajwaf. Jadi maksudnya huruf illah di tengah. Huruf illah di tengah. Kan alif di tengah-tengah dia. Kan alif. Alif masuk dalam huruf illah. So kita kata ini huruf kalimah ajwaf yang illah berada di tengah-tengah kata. So ketika dia istaf'ala, dia akan begini asalnya. Istaqwama. Kan? Istaf'ala. Tetapi kita kata tak comel, huruf illah berbaris, sedangkan huruf sahih mati. Kerana itu kita kata pindahkan harakat waw kepada huruf sahih sebelum dia. Apa huruf sahih sebelum dia? Qaf. Maka qaf mengambil baris waw. Waw baris apa tadi? Fathah. Fathah. Maka jadilah istaqawma. Istaqawma. Masalah lagi. Apa masalah tu kan? Tak comel waw, atau memang kita kata ada kaedah. Kaedah mengatakan apabila huruf illah sebelumnya berbaris atas, maka perlu diubah kepada alif. Maka kan itu jadilah istaqamah. Jadi apabila kalimah tu huruf ajwaf, kalimah ajwaf, dia kena perbahasan detail sikit lah. Dia tak mudah-mudah istaf'al lagi tu. Jadi berlaku pertukaran apa semua. Contoh macam istaqamah lah. Dan ketika dia ketika mudhari', mudhari' dia kena asal dia istaqwama yastaqwimu. Ni asal dia. Yastaqwimu.
Sama juga, tak comel, huruf illah berbaris, sedangkan huruf sahih sebelum ini tak berbaris, mati. Huruf sahih maksudnya bukan huruf illah lah. Huruf sahih maksudnya bukan huruf illah. So kerana itu kita ubahkan baris huruf sahih, huruf illah kepada huruf sahih. Maka jadilah yastaqimu. Yastaqimu. Kerana kaedah menyebut apa saja huruf illah yang mati dan sebelumnya baris kasrah, maka diubah huruf illah sesuai dengan kasrah. Apa yang sesuai dengan kasrah? Maka jadilah yastaqimu. Ketika masdar, asal masdarnya apa? Istif'al. Okey, istif'al. So kalau ikut betul-betul qama tu, kalau istif'al jadi gini? Istiqwa. Istiqwa. Senang je saya nak tahu. Saya nak tahu begini je. Ini kan istaf'ala. Nak tahu macam mana qama nak dimasuk kepada wazan istaf'ala. Kita tengok mana fa dia. Fa di sini. So qaf kat sini juga. Mana ain dia? Ain di sini. So kita masukkan waw. Kenapa waw? Sebab qama bukanlah asalnya alif, bahkan asalnya waw. Asalnya qama. Maka ainul fi'l ni tu kali ainul fi'l dia waw. Kenapa waw kita terangkan lepas ni? Tapi mana kita ambil dulu. Ainul fi'l ni waw. So masukkan ain kat sini waw. Lam fi'l ni dia apa? Mim. Oh tapi ni fi'l mati ya, silap. Nak buat masdar tadi. Sikit. Apa masalah kan ni? Istif'al. Istif'al. So kita okey. So itu fa, ain kat sini, lam di sini. Lam dia mim. So dapatlah qawama. Tambah je huruf lain tu masuk. Alif turun bawah, sin turun bawah, ta pun turun bawah, alif kat sini turun bawah. Jadilah istiqwam. Tu cara dia nak tahu. Cara nak masukkan fi'il kepada wazan dia. Gandingkan saja. So dapatlah istiqwam. Dapat istiqwam. Itu selesai cara untuk masukkan fi'il kepada wazan. Sekarang step seterusnya adalah selesaikan masalah ni. Istiqwam. Macam mana daripada istiqwam boleh ubah kepada istiqwamah? Okey, mula tengok. Wow, huruf illah kan? Dia kata dah, banyak kali disebut. Huruf illah kalau dia berbaris sedangkan sebelum dia huruf sahih, huruf yang sihat ni, tapi mati. Oh, tak kena. Huruf illah kena mati. Dia sakit dia lah mati. Dia sakit dia lah mati. So baris dia kena pindah kepada orang sihat. So dia bagi atas tadi, pindah kepada qaf yang sihat ni. Jadilah istiqa. Tapi dia mati. Istiqa, dua mati. Wa mati, alif mati. Tak boleh bertemu dua benda mati. Tak boleh bagi dua orang mati. Kerana itu dibuang. Dibuanglah waw. Buang waw. Okey. Buang waw. Itu yang sambung ni. Tapi tak macam tu saja. Bila buang waw perlu ganti. Kita dah ambil dia, kita kena bagi balik. Maka kita ganti dengan ta marbuthah. Kerana itu kita kata ta iwadun anil waw. Jadilah istiqamah. Okey. Jadilah istiqamah. Itu perubahan dia. Nampak perubahan dia? Kita baca, kita terangkan selesa ni supaya nak kasih nampak. Balik ke sini. Asal qawma ni asalnya qawama. Siapa tahu? Siapa tahu? Kenapa qawma kita kata asal dia qawama? Tengok kepada mudhari' atau masdar dia. Qama yaqumu. Jadi kat sini kita nampak qama berubah dari yaqumu, bukan yaqamu. Bermakna kita tahu asal alif ni bukanlah alif.
bahkan waw. Kerana itulah bila fi'il mudhari' dia berubah. Qama yaqumu. Sama juga ba'a. Kita baca yabu'u ke? Baca Yabi. yabi'u. Sebab asal ba'a tu alif tu adalah ya. Kan tu baca yabi'u. Timbul soalan seterusnya. Qiyam. Kan pula qiyam pula lagi ya. Mana kira ini? Pening. Pening. Kata wow. Asal tu ubah kepada ya. Siapa tahu? Ana pun tak tahu. Ada saja. Kalau Ana tahu juga ini bukan soalan dia tak jawab. Asalnya adalah qiwam. Kat sini payah sikit. Sebab sepatutnya selalunya kita akan tahu asalnya dekat fi'il mudhari' dengan masdar. Contohnya ba'a yabi'u bai'un. Nampak? Ya belaka. Kita tahulah mudhari' dia ya, masdar pun ya. So kita tahulah asal alif ni mana. Cuma kat sini je kata setiap kata yang qama yaqumu. Okey, nampak dah. Oh alif waw. Mak qiyam tak? Mana pergi ya alif ke? Sebab dia dah aku masalah iqlal, masalah pertukaran juga. Sebab asalnya adalah qiwam. Qiwam. Tapi tak sesuai. Waw sebelumnya baris kasrah. Tak sesuai. Sedangkan waw tu huruf illah. Jadi kaedah kita kata kaedah tadi. Bila huruf illah sebelumnya berbaris fathah, ubah kepada alif. Kalau sebelumnya berbaris kasrah, ubah kepada ya. Tapi kan itu waw diubah jadi ya. Walaupun asalnya waw. Itu jadi qiyam. Okey. Jadi dari situ kita tahulah asal qama ni adalah waw, qawama. Bila tahu kat situ, dia boleh pergi ke sini. Ni masukkan istif'al. Jadilah istiqwam. Betul tukar-tukar, jadilah istiqamah. Dia kurang sebab dia sakit kan. Kita pun sakit nak layan dia. Kalau dia sihat senang kan. Kalau sihat, contoh apa? Talaba istidlal, ghafar, istighfar. Tapi sebab dia sakit, banyak benda nak buat. Ujian bagi kita. Allahu akbar. Antara tips nak hafal, dia punya wazan kan. Tapi ni tips untuk yang kiasi lah, yang mazid ni. Kalau af'ala hafal akrama yakun ikram. Kan kawan nama member ikram so kita ingat lalu akrama ikram. Kalau fa'ala hafal kabbara yukabbiru takbir. So kalau kita main takbir, tu lah wazan dia. Fa'ala yukabbiru takbir. Kan? Kalau fa'ala hafal jahada. Sebab kita selalu main jihad, mujahadah kan. So jahadah yujahidu, mujahadah ataupun jihad. So hafal ikut contoh. Nak kasi ingat senang. Apa lagi? Kalau istaf'ala hafala ghafara, istaghfara, yastaghfiru, istighfar. Kita kan geng-geng istighfar Allah. Mana tasbihan nanti? Okey. Allah. Tak apa, Ana selalu ngapai zikir kat hati. Allah. Anak gitu. Okey. Apa? Pakai istighfar. Okey, pakai istighfar. Apa lagi? Tu antara yang ada lah. Ada poin lain tu, nak hafal lah. Tapi ni antara tips nak senang. Hafal ikut contoh. Mana contoh yang dekat dengan hati kita, hafal ikut contoh. Mana tiba dia hafal, dia ingat dekat dengan Fatimah. Tapi jangan salah pula, Fatimah yufatimu Fatimah. Mana Fatimah? Mana ada Fatimah kat situ? Jangan salah pula. Jadi kita lah, hafal ikut contoh. Okey, balik. Kita letak. Istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Itu ketika biasa. Adapun ketika kalimah yang ajwaf, yakni huruf illah di tengah, dia boleh baca dengan istiqamah, macam kita buat ni, ataupun dibaca dengan istiqwam. Asal dia pun boleh juga guna. Cuma jaranglah kita guna. Kalau kita guna istiqamah lah kan. Fastaqim. Okey. Wa mawzunuhu istakhraja, istakhraju, istikhraj. Jadi kita masuk bab pertama dengan istaf'ala kerana
segala huruf tambahan dia berada di awal. Alif, sin, ta semua di awal. Maka kan itu munasabah dia didahulukan. Beza kalau kita tengok selepas-lepas ni. Maksudnya macam kalau if au ala, bukan semua tambahan di awal. Ataupun if awwala, bukan semua tambahan di awal. Tapi kalau istaf'ala semua tambahan ni semua di awal. Alif, sin, ta. Kan itu munasabah dia diawalkan. Mawzunu istakhraja istikhraj. Wa alamatuhu, alamatnya ayakuna madihi, jadilah fi'il madi ni ala sittati ahruf. 6 huruf. Bi ziyadatil hamzah was sin wat ta. Dengan tambah hamzah, sin dengan ta fi awwalihi, di awalnya. Wa bina'uhu lita'diyah, dan binaan wazan ni untuk ta'diyah, ghaliban, ghalibnya. Wa qad yakunu laziman, terkadang jadi lazim. Misalul muta'addi, contoh fi'il muta'addi, nahwu istakhraja Zaidun al-mal. Istakhraja Zaidun al-mala. Zaid mengeluarkan atau minta keluar harta. Jadi istakhraja tu fi'il, Zaid fa'il, al-mala maf'ul. Dia ketika baca kitab penting sekali cari dulu. Cari fi'il atau cari mubtada'. Sebab dia akan banyak, dia akan jadi macam perkataan tu banyak, tapi cari fi'il fa'il ataupun mubtada' khabar. Contoh, ayat selalu ni kita jumpa ja'a Zaidun. Ni pendek, asal ayat gini, tapi kadang-kadang jadi macam panjang. Ja'a al-ustaz Zaidun hafizahullah ta'ala. Dia macam panjang. Dia panjang tu macam apa benda ni Arab ni panjang ni. Padahal sebenarnya sama je Ja'a Zaidun juga. Ada pun lain ni semua tambahan-tambahan. Kita kata tambahan dalam ayat. Adapun binaan asas ayat tu yang dengan ada benda tu dikira ayat, fa'il, fa'il. Jadi ayat. Yang lain just tambahan je. Ustaz, kita kata badal lah. Ja'a ustaz. Ni jadi badal dia. Hafizullah Ta'ala ni ayat lain. Ayat lain yang menjadi muqtaridah. Dia panjang. Tapi asal ayat dia Ja'a Zaidun kita je. Ustaz dalam kitab ke apa, kadang-kadang tu fa'il ada dah. Waktu panjang. Bawa belakang baru dia datang fa'il dia. Kita kalau kita tak biasa, kita akan keliru. Mana fa'il dia? Akhirnya kita akan berhenti pada tempat yang bukan tempat berhenti dia semua. Jadi benda gini memang payah. Tetapi kalau tak mula tak dapat. 1000 langkah mula dengan satu. Kata-kata. Tu anda nampak tu makan kat kedai makan. Atau ada kata-kata motivasi. Tahu tu. Jadi 1000 langkah mula dengan satu. Begitu juga nak bawa kitab, mula dengan baca hari ni. Lama kan makin pandai. Cuma kita selalu nasihatkan supaya kalau ada abang-abang yang boleh tolong bimbing, lagi baguslah. Tapi kalau tak ada pun, maka train je sendiri. Train. Lepas tu gandingkan kefahaman kita dengan kefahaman guru. So macam Ana dulu pun nak buat macam itu. Sebab nak bukan abang-abang tak boleh harap, bukan itu. Cuma abang-abang sibuk. Abang-abang di kelas nak cari orang lama kan. Kerana dia sibuk kelas semua, jadi kita pun tak sedap nak ganggu. Tapi banyak cara yang nak buat adalah kita baca dulu, translate yang semampu boleh dengan kaedah nahwu yang kita tahu. Dan nanti bila masuk kelas tengok kefahaman kita kena tak dengan guru. Kalau tak kena tanya guru. Ustaz kenapa ini baca dengan Zaid? Kenapa baca ini dengan fa'il? Kenapa bukan maf'ul? Tanya. Cuma jangan tanya banyak sangat lah. Setiap kataan tanya berat lah. Ustaz nak mengajar kan? Tak mengajar lagi. Pandai-pandai lah. Jadi mana? Istakhraja Zaidun al-mal. Wa misalul lazim nahu istahjaratin. Ni lazim. Sebab dia sebab dia akan maksudnya adalah menjadi batulah tanah tu. Dia tak perlu pada maf'ul dah. Dia maksudnya tanah tu sendiri jadi keras macam batu. Tapi jaranglah, selalunya atas jadi fi'il muta'addi. Ni kadang-kadang je. Wa qila li talabil fi'li. Qil kata wazan ni untuk minta fi'il tu. Betul, istaghfara minta ghafran.
minta keampunan. Tak tahu. Apa yang tak gelak ni bukan gufran lain ni. Yang tak banyak main TikTok yang tak ni. Bukan yang tak. Okey, jadi istighfara minta gufran ataupun istikhraja minta keluar. Gitu. Cuma kat sini berlaku iskalan. Lama juga ana cari perbahasan dalam kitab-kitab syarah. Sebab kenapa disebut kill? Kenapa sebut kill? Sedangkan istaf'ala memang wazan untuk minta. Istikhraja, istighfar, pergi. Apa dia? Tapi dia minta fi'il tu. Jadi kenapa dia kata kill? Jadi syarah ada bagi jawapan banyak. Kita bagi jawapan senang yang diberi oleh Dr. Syekh Ali bin Hani. Syekh Ali bin Hani dia kalau hantar kitab syarah moden jugalah. Dia kata jawapannya senang sikit lah. Jawapannya senang lah, tapi agak direct. Salah. Tak tepat. Sebab sebenarnya memang istaf'ala wazan dia untuk digunakan untuk minta, tolak fi'li. Maka dasarkan dengan sebut kill. Sebab kill ni dia isyarat kepada lemah, kan? Kill isyarat kepada lemah. Bila kita baca kitab fiqh apa semua dia sebut kill, ghalibnya maksud lemah pendapat tu. Jadi kat sini dikatakan kill, maka tak kenalah. Bahkan hakikatnya kebanyakan istaf'ala dengan maksud talabul fi'li. Maka kat sini tak tepat. Hakikatnya istaf'ala dengan maksud talabul fi'li itu adalah yang kebanyakan. Kalau nak cari jawapan yang lain yang cuba meraihkan kenapa pengarang kata kill, dia akan jadi banyak, dia akan pusing sini, pusing sini. Payahlah. Dia nak senang kita bagi jawapan gitu je. Cuma dia agak direct lah. Tak comel sikit sebut tak tepat. Faham? Tapi yang penting antum semua faham bahawa istaf'ala kebanyakannya adalah untuk talabul fi'li, minta perbuatan tu. Okey. Cuma minta ni dia ada dua kategori. Sama ada secara sarih, yang hakiki. Contohnya istaqtabtuhu. Asal dari kata apa? Istaqtabtuhu. Aku minta dia tulis. Tu secara hakiki lah, kita main minta tulis, kan? Tuan anak minta entah apa? Entah apa? Hafiz. Bukan Hafiz lah tadi. Hafiz kak? Dua Hafiz. Aku kena bagi 500 lah. Jadi istaqtabtu afiqan. Aku minta Afiq untuk menulis. Okay, apa-apalah. Itu secara hakiki memang kita minta dia untuk tulis. Adapun di sana ada satu lagi kategori, yakni secara takdiri sahaja. Takdiri. Contohnya istakhrajtul watada minal haid. Aku meminta keluar dari paku, keluar daripada dinding. Macam mana kita boleh minta paku keluar? Paku kan benda hidup. Maka kita kata itu minta secara takdir saja. Yang ni bila kita tahu cara nak keluarkan paku tu, maka keadaan kita tahu tu seakan kita minta kepada paku. Dia takdir macam tu saja. Dia bukan hakikat. Tak tahu kalau entah ada jumpa orang minta paku keluar sungguh betul keluar. Tu kuat sungguh ilmu dia kata tu. Tapi hakikatnya sebenarnya itu adalah takdiri sahaja. Dia minta, tapi sebenarnya keadaan dia tahu cara nak keluarkan paku tu, itu seakan-akan dia minta kepada paku tu untuk keluar. Okey. So minta ada dua, sama ada hakikat ataupun takdiri sahaja. Dan dia juga macam biasa ada maksud-maksud lain. Yang ni antara maksud-maksud lain dia adalah tahawul, berubah. Contoh istakhallal khamar. Khal asalnya cuka. Tapi kita istakhallal khamar, khamar tu khamar. Khamar tu istakhallal khamar. Bukan maksudnya minta jadi cuka lah akan khamar tu, bukan macam tu. Bukan maksud minta jadi cuka lah khamar tu, arak tu, kan. Tapi maksudnya adalah arak tu menjadi cuka. Dia perubahan, tahawul. Kedua maksud dia adalah i'tiqad.
Contohnya istakramtuhu. Istakramtuhu. Bukan maksudnya saya meminta dia menjadi mulia, tapi maksudnya saya i'taqadtu annahu karim. Aku beriktikad dia itu mulia. Dan yang ketiga dengan maksud wijdan. Contoh istajadtuhu. Istajadtuhu, yakni wajadtuhu jayyidan. Aku mendapati dia baik. Ini maksud lain. Cuma macam kita kata, kebanyakannya ia dengan maksud talabul fi'li. Kadang-kadang dia dengan maksud-maksud ni. Jadi kalau kita nak menghafal, hafallah dengan maksud kebanyakan dia. Senang. Tapi jangan abaikan maksud-maksud lain. Al-babus tsani minal arba'ah. Bab yang kedua daripada 4 bab, if'au ala yaf'au ilu if'i'alan. Ditambah alif. Ditambah alif di awal dia. Ada satu kaedah penting yang ana lupa nak sebut sebelum ni. Kaedah dia senang je. Tak tahu ke ana dah sebut? Yang ni sebut ya. Mana-mana fi'il yang awal dia ada alif, maka masdar dia akan tambah alif sebelum huruf ta'khir. Contoh, istaf'ala. Ada alif tak awal dia? Ada. Maka ketika masdar, sebelum huruf ta'khir dia, huruf ta'khir, sebelum tu ada alif. Istaf'ala, istafilu, istif'al. Ada alif. Sama juga, apa lagi? If'an ala, yaf'an ilu. Apa ni? Infa'ala. Infa'ala, yanfa'ilu, infi'al. Tak ada alif sebelum huruf ta'khir dia. Apa lagi? Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'al. Dia juga ada alif di sebelum hujung. Maka kaedah dia, apa saja wazan yang awal dia ada alif, maka ketika masdar, huruf kedua ta'khir dia alif. Okey. So sama juga kita tengok kat sini. If'au ala, yaf'au ilu, if'i'alan. Kan huruf kedua ta'khir. Mana ada kedua ta'khir Ustaz? If'i'alan. Tak kedua ta'khir pun. Kalau orang tanya kan, dia jawab lalu. Kita kata bila mana masdar fi'il tu ada alif di awal, maka kedua ta'khir dia akan ada alif juga. Kat sini mana kedua ta'khir dia? Ada orang kata kan, mana kedua ta'khir Ustaz? Ni 1, ni 2, ini 3. Ini ketiga, bukan kedua Ustaz. Macam mana? Kita kata kan, ini ketiga mansub. Janganlah kira alif mansub ni. Kita kira biasa je. If'i'al. Contohnya gini. If'i'alun. Ini ketika dia marfu'. If'i'alun. Kan kedua ta'khir tu. Yang ta'khir, yang kedua ta'khir. Ada pun yang alif yang dalam contoh tu, itu ketika mansub. Memang nak tambah alif sebab nak meraihkan tanwin tu. Tapi bukan huruf asal. Huruf asal dia gini. If'i'alun. Kedua ta'khir dia adalah alif. Okey, nampak? Mauzunuhu i'syau syaba, ya'syau shibu, i'syi syaban. Bukan shisha. Apa Astagfirullah. Dah nak dengar budak khawat tadi. Dia cari siapa tu? Ana rasa ada yang hisap tu. Anda kata haram, anda akan bawa haram. Tapi dia orang biar. Sudah. Syauban. Isyau syaba ishi. Asalnya gini. Bukannya ishi. Bukan ishi. Ngana dah susah sebut dah. Ishi syauban. Ishi syauban. Kan dia gini. Kita gini. Kayak gini. Sedangkan ketika mati dia syauban. Ketika mati gini. Wow.
Mana hal nak jadi ya ni? Jangan very mudah. Jadi keadaan sama-sama kita kata bila mana ni dah berubah yang asal dia gini. Asal dia gini. Ini dah berubah. Ini asal dia. Shiu. Ni waw dia. Waw sini. Ni waw dia. Shiu. Ya. Asal dia bukan shisha. Siapa yang fitnah dia tadi? Dia bukan shisha. Dia shiu. Shiu sha. Shiu sha. Macam bahasa Perancis dia. Shiu sha. Xiao mei. Sini tu dia. Shiu sha. Okey, jadi huruf illah sebelum dia kasrah kita kata dah tak boleh. Huruf illah sebelum dia kasrah tak boleh. Dia perlu ubah. Ubah kepada apa? Ya. Maka jadilah shisha. Jadi jangan ingat hilang waw tu tak hilang, dia berubah aja. Insya'u syabah. Ini termasuk antara wazan-wazan yang jarang guna. Tapi kena ambil tahulah. Tapi ada yang kena hafal dari kata sebelum ni sampai istaf'alah saja. Tu memang kena ingat wazan tu. So nanti pun nanti masuk PSA pun tu nanti. Kita akan ada PSA lepas ni. Siapa berjaya insya-Allah ada hadiah. Tak berjaya kita sebat. Jadi bila anak gurau yang hujung, yang awal pun digurau juga. So tak ada hadiah ni. So jadi mauzunu insya'u syabah, ya'sya'u shibu shishaban. Wa alamatuhu, alamat dia ayakuna madhihi, bahawa jadilah fi'il madhi dia ala sittati ahruf, ada asas 6 huruf. Ini 3 campur 3, 6. Bi ziyadatil hamzah, dengan menambahkan hamzah pada awalnya. Wa harfin akhar, dan huruf lain. Yang ni ni cara nak baca waw ataf. Waw ni memang bahaya sikit. Dia selalu mengelirukan. So kalau kita kata bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wa harfun akhar, maksud dia lain. Kalau kita kata bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wa harfin akhar, maksud dia lain. Nampak? Lain baris, lain makna. Kalau baca dengan bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wa harfin akhar, maksudnya apa? Maksudnya apa? Pening pula. Ngana dah pening. Sampai apa ya tadi? Okey. Ziyadati. Ziyadah baca dengan baik bawah sebab apa? Hafizah. Hafizah. Nampak ni. Ziyadati. Hamzati baik bawah sebab apa? Sebab betul pilih. Mana? Di awalihi baca dengan baik bawah sebab apa? Sebab hujah. Hujah. Wa harfin akhar. Baik bawah sebab apa? Matu. Mana matu? Mana matu sebenarnya? Mana? Awalihi. Kalau kata awalihi, maksudnya ayat dia kata tadi bi ziyadatil hamzati fi harfin akhar. Sebab apa? Kena faham. Masuk matu filah ke matu alai? Ini matu ilah. Masuk matu ilah ini gini. Contoh ayat ni kan. Kalau kita katakanlah dia ini matu filah dia. Ke mana? Ini ambil tempat ini. Dan habis. So daripada tadi bi ziyadati hamzah fi dah habis tempat buang awali tu. Tak, harfin akhar. Kena ke makna ini? Tambah hamzah di huruf lain. Macam mana tambah hamzah huruf lain? Dia tak kena. Kalau kita kata harfin akhar,
Apa lagi jawapan ada? Apa lagi jawapan ada? Atau mana maktul ilahi dia? Kalau katakanlah kita pergi kepada ziyadah, katakan ziyadah dulu. Dia akan jadi ayat kan ayat sebelum tu. Ala sittati ahruf. Biziyadah. Ayat dia kata gini. Bermakna harf pun ganti tempat ni terus. So ayat dia kata ala sittati ahruf. Tak sebut dah biziyadah. Tu letak harful kat situ. Harfun akhar. Ala sittati ahruf harfun akhar. Benda ada apa kata ni? Nampak ayat tak kena. So maktuf ilah ni maksudnya kan, dia ambil tempat terus, buang perkataan tu. So kalau kita kata harfun ni maktuf ilah dia kat sini, ziyadah. Mana kita buang ziyadah tu, ambil ayat yang sama sebelum dia, tambah harfun sini. So gini, ada sittati ahruf harfun akhar. Apa maksud dia? Tak kena. Maka kerana itu kena tengok mana maktuf ilah tempat yang betul. So kat sini bukannya ke ziyadah, bahkan ke hamzah. Maka ayat dia akan jadi harf, buang hamzah letak harf. Biziyadati harfin akhar. So ayat sebelum kena, ayat sebelum kata biziyadati hamzati fi awali wa biziyad ganti sini ya. So wa biziyadati harfin akhar. Bawa ayat kena. Ini tambah hamzah di awal dan tambahlah harfun akhar, huruf lain. Bawa ayat dia kena. So nak cari maktub ilah tu, pastikan cari betul-betul. Kalau kita kata ke ziyadah, kita ingat betul dah. Tapi salah. Sebabkan ziyadah tu kena buang. Biziyadatil hamzati fi awalihi wa harfun akhar. Apa dah harfun akhar? Kita kata ziyadah. Tak boleh, ziyadah tak boleh sebab kita buangkan ziyadah bila kita kata dia atau ke sini. So kita kena betul-betul. Dia bukan atau ke sini, bahkan atau ke sini. So kita akan buang sini, bawa tambah ganti dengan harf. So bawa ayat akan jadi biziyadati hamzati fi awali wa biziyadati harfin akhar. Nampak tak? Ke macam bela-bela apa? Tak apa, slow-slow. Kayak gini nanti belajar Nahu, belajar dulu bahagian ni. Belajar ya. Nanti cuba fahamkan semua molek Lagi belajar Nahu pula, campur lagi kefahaman tu. Jadi kat sini dia kata itu pun satu masalah. Nak balik ataf mana? Sebelum tu masalah lain. Sebelum tu lagi nak tentukan waw ni waw ataf ke waw istinaf. Ya senang lah kan. Wa harfin akhar sasal istinaf. Istinaf. Salah dah tu. Sasal ataf. Memanglah. Sebab kat sini senang. Cuba baca kitab nanti. Baca kitab. Kena pula. Duit tak ada. Beli halabi. Lagi bening. Sebab tak ada tanda, tak ada titik, jarak, tak ada titik tu dahsyat sangat. Macam Arab tahun dulu lah. Titik ada, tapi maksudnya tak ada jarak, tak ada koma, tak ada titik berhenti. Macam mana nak tentukan? Itu lagi dah susah. Maka kan itu ketika baca kitab, baca slow-slow, cara dia try and error. Try dulu baca dengan wa istinaf. Kena tak ayat? Oh tak kena. Ulang balik baca dengan wa ataf. Kena ayat? Kena. Mana wa ataf? Gitulah. Setiap kali jumpa akan main try and error rumah. Sama dengan cara kat sini. Wasan istaf'ala kat sini maksudnya apa? Tolak fi'li ke maksud apa? Try dulu tolak fi'li. Kena tak ayat? Tak kena. Tukar pula bertahawul istakhalal khamru. Kalau kata tolak fi'li kena tak ayat? Cuka minta kepada khamar. Kena. Tak dia tak kena. Tak dia kena punya. Payah agak. Jadi patanah tu penting lah. Jadi tengoklah main try dengan rumah. Dia memang macam tu sebab susah baca kitab. Dia tak macam bahasa-bahasa lain. Dia dah ada koma, dah ada tanda apa. Tanda tu lepas tu dah ada titik dua, dah ada ke. Jadi senang. Ada pun bahasa kitab bahasa Arab, kena rajin, kena banyakkan men-try error gitu lah. Ini orang kata membina malakah. Sebab pentingnya baca kitab-kitab Indo, kitab-kitab lama. Sebab kitab-kitab lama memang susah, tapi dia membina malakah. Dia melatih kita untuk baca kitab. Kalau kita baca kitab moden, kadang-kadang dah ada nama koma apa semua.
memang mudah, tapi tak membina malakah lah. Dia tak mampu mendidik kita untuk cara baca kitab. Sebab kita semua dah disuap. Semua dah suap dah. Dah tak koma, dah letak warna apa semua. Kita tahu lah kita membina malakah. Macam mana kita nak ikut sunnah? Macam kita dah sebut. Okay. Biziyatul hamzati fi awwalihi wa harfin akhar. Takdirnya wa biziyadati harfin akhar. Tambahkan hamzah di awal dan huruf lain. Huruf lain, ini huruf lain daripada hamzah. Min jinsi aini fi'lihi, daripada sama dengan ain fi'lin. Bainal aini wal lam, di tengah-tengah antara ain dengan lam. So tambahkan huruf lain tu. Tambahkan huruf lain tu di tengah-tengah antara ain dengan lam. So maknanya asalnya asyuba. Asalnya macam ni. Kau apa sekarang saya? 10.23. 10.23 Okay, 7 minit Kena ingat betul 7 minit tu nak berhenti dah dulu. Anak kau pegang cakap orang berhenti kat. Okay. Okay, berhenti ni cakap apa dia? Okay, asal Syubah. Pandai. Tak nama apa? Nama apa sebut dia? Okay, boleh balik awal. Okay, Syubah. Tambah alif di awal. Tambah alif sini. Okay, tambah alif. Tambah huruf yang sama dengan ain dia. Huruf yang sama dengan ain dia. Ya. Okay. Lepas tu tambahkan huruf yang sama dengan ain. Ain kat sini apa ain dia? Shin. So maknanya kita akan tambah shin satu lagi. Tambahkan shin dan waw dia kata kan. So kita akan baca waw, letak waw dulu, and letak shin yang sama huruf dengan ain. Ini shin. Jadilah Insya Syabah. Nasib baik ada waw ni. Kalau tak ada waw, shin dengan shin, dia akan jadi sabdu. Sebab kita kata dah. Siapa sebut shisha ni? Nak tengah sedia ni. Okay, jadi shin dengan shin. Nasib baik ada waw. Kalau tak ada waw, shin dengan shin saja akan jadi idgham. Dia kata. Tapi sebab ada pemisah waw, dia tak boleh idgham. So kekal lah macam ni. So jangan tanya pula, kenapa tak gabung aja shin dengan shin? Sekejaplah ada waw sini kan. So waw ni orang ketiga lah. Waw ni orang ketiga dalam hubungan shin dengan shin. Menyebabkan dia tak boleh nak diidgham. Kekal lah macam tu. Lepas tu wa bina'uhu li mubalaghatil lazim. Binaan wazannya adalah untuk mubalaghah pada lazim. Contoh bila kita kata, mata kita katakan depan ni. Jadi bila mana suatu wazan tu dia untuk mubalaghah lazim. Contoh macam kat sini asyubah lazim kan. Asyubah maksudnya tumbuh pokok. Asyubal ardu, tumbuh rumput di tanah tu. So bila dia punya asalnya lazim, ketika dia tukar kepada wazan, yang mana wazan tu fungsi dia untuk mubalaghah pada lazim, bermakna ia kekal lazim. Maksudnya apa? Bila asyubah lazim, maksudnya tumbuh pokok di tanah. Situ je. Tak ada maf'ul bih. Ketika diubah kepada wazan yang fungsi dia untuk mubalaghah lazim, yakni if au ala, sehingga jadilah dia insya syabah, maka dia tak ubah yang mutaaddi, bahkan dia lazim. Kekal juga lazim. Saya kata apa saja wazan yang disebut kat sini dalam matan ni yang fungsi dia mubalaghah lazim, maka dia adalah lazim juga. Apa saja wazan yang mubalaghah lazim, maka ia lazim. So kalau ketika asyubah lazim, insya syabah pun lazim. Cuma dia mubalaghah saja. Dia bertambah-tambah lagi asyubah tu. Itu saja. Tapi bukan jadi mutaaddi. Faham? Li'annahu kerana li'annahu
Li'annahu yuqal. Dia kata terangkan kenapa kita kata mubalaghah lazim. Lam ni kan lagi lam ilah kan saya nak terangkan kenapa kita kata mubalaghah lazim. Kerana yuqal disebut asyubal ardu, tumbuh pokoklah di tanah itu, idza nabata ala wajhil ardi, ketika tumbuh di atas permukaan tanah. Fil jumlah. Fil jumlah ni tambih. Fil jumlah, ketika mana jumpa je ayat-ayat yang sebut fil jumlah, maksudnya sikit. Beza dengan bil jumlah. Fil jumlah, bila kata fil jumlah maksud sikit je, tumbuh sikit. Kalau dia kata bil jumlah maksud banyak. Dan disebabkan asyubah adalah tumbuh sikit, so dia guna fil jumlah, dia tak guna bil jumlah. Kalau nanti akan jumpa mana kalau dalam kitab sebut bil jumlah, kena ingat tu maksud banyak. Kalau fil jumlah tu maksud sikit. Jadi bila dia kata asyubal ardu, tumbuh rumput, yakni tumbuh sikit, tak banyak. Mana kita dapat faham sikit tu? Yang ni daripada wazan fa'ala tu sendiri, fa'ula tu sendiri. Dia hanya memberi maksud tumbuh. Dia tak beri maksud banyak. So kita faham dari situ. Tapi kalau katakanlah wa yuqal, dan jika disebut dan jika dikatakan i'syau syabal ardu, maksudnya kathura nabatu wajhil ard, banyaknya tumbuhan di permukaan bumi, permukaan tanah lah. Jadi macam itu beza dia. Masing-masing memberi maksud tumbuh. Cuma kalau asyubah semata tumbuh je, tak banyak. Tapi kalau i'syau syabah maksud tumbuh dan banyak. Jadi kita faham banyak tu daripada wazan tu saja. Bukannya ada sebut pun kasura nabat ke apa, tak. Okey, malam ni sampai sini je. Esok kita akan sambung pula kepada if'awala. Cuma macam kita sebut tadi, sebelum kita habiskan kelas kita ni, kita akan ulang dulu kita punya apa? Kita punya wazan-wazan. Sebab nak kasi ingat. Kita bukan setakat nak ingat, tapi nak pastikan mana bab mana apa semua. So kalau boleh sambil kita baca tu fa'ala yaf'ulu, buat tanda jari supaya kita tahu tu bab apa. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Tapi kalau entah hebat boleh ingat tak apa. Anda bagi cadangan je. Okey. Yang penting kita ngulang ramai-ramai. Okey. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, af'ala yuf'ilu, if'alan, fa'ala yuf'ilu, taf'ilan, fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, in fa'ala yanfa'ilu, infi'alan, ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan, if'alla yaf'allu, if'ilalan, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan. Sabar. Dari situ ya. Itu dah kita hafal kat rumah. Sebab ini kita katalah sampai istaf'ala ni yang selalu guna, yang selalu kita jumpa, yang perlu kita ingat dengan laju. Yang lain tu nampak sendiri lah. Okey, sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, fa'ala yuf'ilu, if'alan, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, fa'ala yufa'ilu,
مفاعلة وفعالا وفيعالا انفعلا ينفعل انفعالا افتعلا يفتعل افتعالا افعلا يفعل افعلالا تفعلا يتفعل تفعلا تفاعلا يتفاعل تفاعلا استفعلا يستفعل استفعالا. Okay. فعلا يفعل فعلا يفعل فعلا يفعل فعلا يفعل فعلا يفعل فعلا يفعل أفعلا يفعل إفعالا فعلا يفعل تفعيلا فعلا يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا انفعلا ينفعل انفعالا افتعلا يفتعل افتعالا افعلا يفعل افعلالا تفعلا يتفعل تفعلا تفاعلا يتفاعل تفاعلا استفعلا يستفعل استفعالا. Itulah kita boleh mula sama. Ibu kalau kat rumah anak amanahkanlah untuk menghafal juga yang lain. Siapa yang hafal laka tu insya-Allah alim lagi. Allahu. Ya tutup majlis kita dengan tak sebelum tu ada soalan. Ada 2 free tanya. Nak goyak dah. Ada apa tanya soalan? Tanya tak salah. Kita tahu kita jawab. Ada tak ada kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.